Didik TV KPM yang akan teruskan kita punya bahagian B. Ya, cikgu? Ya. Silakan, cikgu. Okey, murid-murid yang ada di rumah, kita tengok soalan kita yang terakhir di soalan esei ni. Kalau soalan macam ni, hitungkan bilangan by pertandingan di atas. Murid-murid hanya hitung ya, sebab jawapan satu markah, kemudian jalan pengiraan ni satu markah. Jadi jangan terus tulis jawapan. Kena tulis jalan pengiraan. Jadi murid-murid akan dapat di sini satu markah, akan dapat di sini satu markah. Saya rasa murid-murid sudah tahu kenapa jawapan ini 16 tolak 5. Sebab ini adalah bracket 16 dan ini adalah bracket 11 ya. Kalau murid-murid tengok ya, 2, 4, 8, 16, 32. So 11 tu letaknya di dalam bracket 16 ni. So just tolak dia, tolak 11. So jawapannya adalah 5 ya. Okey. So yang ini, bina jadual. Bina ataupun sediakan jadual pertandingan dan masukkan perkara-perkara berikut dalam jadual tersebut. Jadual pertandingan. So ini adalah jadual pertandingan. So untuk mengelakkan murid-murid melakukan kesilapan, murid-murid saya secara peribadi mencadangkan murid-murid gunakan bracket yang tepat begini ya. Maksudnya kalau tadi 11 peserta, so gunakan bracket 16. Jadi dia masing-masing ada pasangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So kita gunakan bracket 16. Kemudian dia minta lagi peserta buy berdasarkan A. Tadi buy kita ada 5 buy kita. So selalunya kalau soalan dia keluar buy 4, no problem. Sebab kita sudah tahu satu dekat atas, satu dekat bawah, satu di 3 ni, pilihan ketiga di 3, pilihan keempat tu di atas di 3 ni. Sebab ini kalau murid-murid tengok, kita bahagikan dia tu separuh begini ya. Kalau dalam exam pun tidak dilukis ini pun okey. Cuma ini untuk menunjukkan yang nombor-nombor ini diletakkan secara symmetrical. Satu di atas, satu di bawah, kemudian di tengah, satu di bahagian tengah, bahagian atas satu. Tetapi kalau 4 okey. 1 buy, 2 buy, 3 buy, 4 buy okey. Bagaimana kalau soalan tu tadi dia minta 5 buy? Di mana kita nak letak? Sebab sesuatu sistem pertandingan tu dibuat adalah untuk menjalankan pertandinganku seadil yang boleh. Jadi nombor-nombor tu perlu murid-murid ingat. Kalau murid-murid tengok sini, ya, ini pilihan yang ke-5, yang ke-8, yang ke-6 dan yang ke-7. Dan murid-murid sebenarnya murid-murid tidak perlu ingat semua nombor ini. Murid-murid tak perlu ingat semua nombor. Tadi 4 sudah dapat. Yang perlu murid-murid ingat ialah nombor 5, 6, 7 dan juga 8. 4 nombor ini saja. Dari 16 nombor ni, tolak yang 1, 2, 3, 4 yang murid-murid sudah tahu tadi itu, murid-murid hanya perlu ingat nombor 5, 6, 7, 8. Jadi apa soalan yang keluar pun murid-murid akan dapat jawab. Sebab kalau murid-murid perhatikan, ini bukan magic ya. Bukan magic. Tetapi kalau murid-murid tengok sini, 1 tambah 6 tu dia 17. Dekat bawah pun 15 tambah 2 pun dah 17. Semua dua nombor ni di setiap bracket ni kalau murid-murid campurkan dia jadi 17. Jadi tadi saya kata hanya perlu ingat 4 nombor kan. So bila 1 2 3 4 dah letak, kemudian 5 6 7 8 dah letak, murid-murid hanya fill in the blank. Isi tempat kosong yang jumlahnya tu dia jadi 17. Jadi kalau dia punya buy itu 6, senang-senang murid-murid untuk letakkan buy itu di mana ya. So buy 1, 2, buy 3, kemudian yang keempat ya, senang murid-murid letak ya, 5. Sebab kadang-kadang bila murid-murid menjawab, dia hanya letak 3 di atas tapi dia tidak letak yang buy itu secara symmetrical. So itu menyebabkan tidak dapat markah. Walaupun di sini hanya ada satu markah, maksudnya murid-murid kena letakkan buy 1 hingga 5 tu di kedudukannya yang tepat. Sebab seperti yang saya katakan tadi, semua nombor-nombor ini diletakkan secara symmetrical. Jadi adil untuk semua yang bertanding. Kemudian peringkat pertandingan 4 markah. Suku pusingan 16, ya, suku akhir, separuh akhir. Kalau dia 5 markah dekat sini, bolehlah letak Johan dekat sini. Tetapi oleh kerana yang ini bilangannya sudah cukup 10 markah, okey. Jadi maknanya Johan itu tidak perlulah kita letak, hanya peringkat pertandingan ya, akhir, pusingan 16, suku akhir, separuh akhir. Ya, ada juga saya dapati murid saya lah
yang tidak berapa mahir untuk letakkan ini. Jadi saya minta untuk letakkan peringkat yang peringkat yang akhir dulu, ya. Okey. Kemudian ini bila soalan esei macam ni dia gabung soalan nombor 11, 12, 13 dia gabung, ya. Dia gabung. Dia tidak semestinya hanya soalan-soalan berkaitan dengan sistem pertandingan. Dia boleh gabungkan dari mana-mana bidang. Kalau macam yang ini adalah bidang yang ke-6, ya, latihan kemahiran psikologi ataupun psychological skill training. So terangkan satu latihan yang boleh dilakukan oleh pemain sekiranya mengalami kebimbangan sebelum bertanding. Okey. Murid-murid, ya, tengok sini sebelum bertanding. Sebelum bertanding ini dia umum. Sama ada sebelum bertanding beberapa minit sebelum bertanding ataupun beberapa jam sebelum bertanding ataupun esoknya dia nak bertanding. Jadi murid-murid boleh mana-mana jawapan yang murid boleh letakkan di sini. Tapi yang ini saya hanya bagi latihan pernafasan sebab ini yang paling sekiranya murid-murid pilih sebelum bertanding tu maksudnya beberapa minit sebelum dia bertanding, so dia boleh gunakan latihan pernafasan seperti yang Hanif lakukan tadi tu, latihan pernafasan. Atlet perlu menarik nafas melalui hidung perlahan-lahan dan hembus melalui mulut perlahan-lahan dan ulang beberapa kali sehingga merasa tenang. Sekali lagi fakta dan yang ini ialah penerangan, ya. Okey. So part yang ini kita sudah selesaikan part yang ini. So sekarang kita tengok kesilapan-kesilapan yang sering dilakukan oleh murid, ya. Okey, bila murid-murid tengok soalan di sini, ini untuk soalan esei. Namakan otot yang bertindak sebagai agonis dan antagonis. Murid-murid jangan terus jawab otot bicep dengan otot bicep. Tetapi murid-murid kena tulis semula untuk penegasan. Tulis semula di kertas jawapan itu, ya. Kertas jawapan. Tulis semula agonis dan juga antagonis, kemudian barulah murid-murid tulis jawapan di sini, ya. Maksudnya di sini murid-murid telah organisasikan jawapan murid-murid itu dengan sebaik mungkin supaya murid-murid lebih fokus apa sebenarnya yang murid-murid hendak jawab. Okey? So, soalan yang sama juga tetapi dia menggunakan Raja 12.1 dengan Raja 12.2. Sama juga. Kena tulis semula Raja 12.2, ya, tuas kelas ketiga dan juga tuas kelas ke-2. Baru diikuti dengan jawapan. Baiklah, okay. Cikgu. Cikgu, sebenarnya kita pun sudah sampai ke penghujung rancangan, Cikgu, dan saya rasa itu sangat menarik, terutama sekali mengenai kesilapan-kesilapan yang kita ingin elakkan tentunya. Cikgu ada pesanan terakhir untuk murid-murid kita di rumah, terutama sekali untuk calon-calon SPM 2021. Ya, untuk calon-calon SPM, cuba perhatikan tajuk-tajuk yang penting lah. Tengok balik, sains sukan ini sebenarnya dia melibatkan kita deal dengan performance atlet. Jadi kalau murid-murid tengok, bila murid-murid baca buku teks tu, cuba cari tajuk-tajuk yang berkaitan dengan human performance atlet. Misalkan adaptasi latihan tadi tu, kemudian yang pemboleh ubah latihan, kemudian pemakanan dari segi pemakanan sebelum, semasa, selepas. Kena tengok yang itu sebab semua yang dalam sains sukan tu adalah aplikasi sains dalam sukan. Jadi saya secara peribadi menyarankan murid-murid kena tengoklah tajuk-tajuk yang penting yang seperti apa yang saya katakan tadi itulah. Betul, saya setuju, Cikgu, dan seperti yang Cikgu katakan juga, kita harus belajar mengikut yang secara holistik, Cikgu, untuk topik-topik ini semua, ya. Dengan itu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru kita hari ini, iaitu Cikgu Jumain bin Taipei dari SMK Muhibah Sandakan Sabah, ya. Terima kasih banyak-banyak, Cikgu. Dan kepada calon-calon SPM untuk sains sukan, insya-Allah anda akan belajar dan ulang kaji bersungguh-sungguh dan akan berjaya dalam mata pelajaran ini, ya. Didik TV KPM